Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini kami ingin membentangkan tugasan kumpulan, iaitu subjek SCCA 2083, Undang-Undang dalam Komunikasi. Jadi tajuk yang kami pilih iaitu isu buli cyber dalam Undang-Undang Komunikasi di Malaysia. Jadi pembentangan ini disediakan untuk Dr. Mazura Ibrahim. Di sini kami mempunyai 5 ahli kumpulan. Yang pertama, Muhammad Wan Daniel bin Noh Hisham, metrik nombor 290156. Yang kedua, Nur Zulaika binti Zulkifli, metrik nombor 290216. Dan saya sendiri, Idham bin Saad, 290368. Dan yang keempat, Muhammad Akmal bin Yusri, metrik nombor 290403. Dan yang kelima, Muhammad Asnawi bin Said Aliuddin, metrik nombor 290408. Pengenalan di mana di Malaysia, Undang-Undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Salah Laku Jenayah 1959 digunakan untuk menangani buli cyber. Walaupun undang-undang ini memberi kuasa kepada pihak berkuasa mengambil tindakan, bangsa sering enggan melapor kerana ketakutan atau kurang yakin dengan proses pelaporan. Anonymitatis dalam talian juga menyukarkan pengesan pelaku. Jadi buli cyber semakin menjadi-jadi masalah serius di kalangan golongan muda dengan perkembangan teknologi dan akses internet. Pelaku sering menggunakan anonymitatis untuk mengganggu atau mengancam mangsa melalui platform digital. Kesan buli cyber sangat mendalam, termasuk kebimbangan, kemurungan dan tekanan emosi yang boleh menjejaskan kesihatan mental dan prestasi akademik serta sosial mangsa. Isu tentang Undang-Undang Komunikasi. Buli cyber adalah bentuk gangguan dalam talian di mana pelaku menggunakan anonimitas untuk menyerang, mengancam atau memalukan mangsa melalui platform digital seperti media sosial. Tindakan ini melanggar hak privasi dan keselamatan mangsa, menyebabkan kesan psikologi seperti kebimbangan dan kemurungan yang boleh memberi kesan negatif kepada kesejahteraan mereka. Walaupun Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memberi kuasa kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKNM) untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini, penguasaan sering kali lemah. Mangsa sering enggan melaporkan kes kerana rasa takut atau tidak yakin dengan keberkesanan undang-undang sedia ada, menjadikan masalah ini sukar dikawal. Oleh itu, pendekatan yang lebih menyeluruh diperlukan, melibatkan kerjasama antara pihak berkuasa, masyarakat dan individu untuk meningkatkan penguasaan undang-undang serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan bertanggungjawab. Undang-Undang Komunikasi berkaitan dengan buli cyber. A. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah undang-undang utama yang mengawal sektor komunikasi Malaysia, termasuk komunikasi dalam talian, melalui Seksyen 233. Akta ini membolehkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) mengambil tindakan terhadap pelaku yang menggunakan perkhidmatan komunikasi untuk menghina, mengancam atau menyebarkan maklumat palsu. Walau bagaimanapun, cabaran utama termasuk kesukaran mengesan pelaku yang bertindak secara anonim dan mangsa yang enggan melaporkan kes kerana stigma atau ketidakpercayaan terhadap sistem undang-undang. Oleh itu, walaupun akta ini penting dalam menangani buli cyber, ia memerlukan peningkatan dalam penguasaan dan kesedaran masyarakat. B. Akta Kesalahan Jenayah 1959. Akta Kesalahan Jenayah 1959 di Malaysia mengatur pelbagai jenayah, termasuk buli cyber yang melibatkan ancaman fizikal,
ugutan dan penyebaran maklumat palsu. Akta ini membolehkan tindakan undang-undang terhadap pelaku buli cyber seperti fitnah dan ugutan, di mana ancaman fizikal atau psikologi digunakan untuk menakut-nakutkan mangsa. Walau bagaimanapun pelaksanaannya sukar kerana kesukaran membuktikan elemen ugutan atau fitnah, terutama dengan kekurangan bukti yang mencukupi. Mangsa juga mungkin enggan melaporkan kes kerana takut akan stigma atau hukuman sosial. Walau begitu, undang-undang ini memberikan mangsa hak untuk mengambil tindakan terhadap penyebaran maklumat palsu yang merosakkan reputasi mereka. Pandangan tentang pengendalian isu semasa melalui undang-undang. A. Responsif terhadap perkembangan teknologi. Buli cyber hasil daripada kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial seringkali tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh undang-undang sedia ada. Oleh itu, penambahbaikan undang-undang dan pengumbalan undang-undang khusus untuk menerangi buli cyber dengan lebih tegas adalah penting. Hukuman yang lebih erat dan peruntukan yang jelas mengenai buli cyber boleh membantu mencegah pelaku dan melindungi hak mangsa dengan lebih berkesan. B. Kepentingan pendidikan dan kesedaran awam. Kajian Universiti Malaya menunjukkan bahawa selain penambahbaikan undang-undang, pendidikan dan kesedaran awam juga penting dalam memerangi buli cyber. Masyarakat perlu dididik tentang budaya buli cyber dan kesan sosial serta undang-undang yang mungkin dihadapi oleh pelaku dan mangsa. Kempen kesedaran dan pendidikan dari pihak berkuasa perlu membantu orang ramai mengetahui cara melaporkan kes buli cyber dan mencari sokongan. Usaha pendidikan yang melibatkan ibu bapa, pendidik dan pelajar juga penting untuk mewujudkan komunikasi dalam talian yang lebih positif. Gabungan undang-undang yang tegas dan kesedaran awam dapat membentuk dunia digital yang lebih selamat dan bertanggungjawab. Cadangan penambahbaikan isu permasalahan buli cyber merangkumi mengumbal undang-undang khusus untuk buli cyber adalah langkah penting kerana undang-undang sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Kesalahan Jenayah 1959 tidak secara khusus menerangi isu ini. Undang-undang baru perlu memberikan definisi jelas tentang buli cyber dan pelbagai jenis tindakan yang terlibat, termasuk penghinaan dan penyebaran maklumat palsu. Kemudian, undang-undang ini harus menetapkan hukuman yang sesuai bagi pelaku dan menyediakan sistem untuk mangsa mendapatkan keadilan serta langkah pencegahan di platform digital. Alat pelaporan yang berkesan perlu disediakan oleh setiap platform media sosial untuk membantu mangsa. Seterusnya, pelibatan pelbagai pihak berkepentingan seperti pendidik dan masyarakat sivil adalah penting dalam proses pengumbalan undang-undang ini. Kempen kesedaran dan pendidikan tentang hak serta cara melaporkan buli cyber juga perlu dilaksanakan untuk melindungi generasi muda daripada buli cyber. Cadangan penambahbaikan isu permasalahan buli cyber. A. Kempen pendidikan di sekolah. Pendidikan mengenai buli cyber adalah penting bagi pelajar untuk memahami isu ini, termasuk definisi dan bentuk tindakan seperti penghinaan dalam talian dan penyebaran maklumat palsu. Mengajar mereka tentang tanda-tanda buli seperti perubahan tingkah laku rakan sekelas yang akan membantu mereka mengenali situasi buli. Kempen kesedaran juga perlu memberikan strategi untuk melapor kes buli cyber, memastikan pelajar tahu kepada siapa mereka boleh menghubungi dan memahami proses pelaporan agar mereka merasa yakin dan selamat untuk melaporkannya. B. Pendedahan di institusi pendidikan tinggi. Kempen pendidikan di institusi pengajian tinggi perlu lebih baik mendalam dengan memberi tumpuan kepada aspek psikologi dan sosial buli cyber. Ini termasuk menganjurkan sesi latihan dan bengkel yang membincangkan tanggungjawab individu serta etika komunikasi dalam talian, melibatkan pihak berkuasa dan NGO untuk menyediakan panduan serta mempromosikan sumber bantuan seperti kaunseling dan sokongan dalam talian untuk mangsa buli cyber. C. Kempen kesedaran umum.
Program kesedaran umum yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan adalah penting untuk menangani buli cyber. Ini termasuk kempen media sosial untuk menyebarkan maklumat dengan lebih berkesan, penggunaan testimoni mangsa untuk meningkatkan kesedaran dan kerjasama antara sekolah, komuniti dan pihak berkuasa untuk mengadakan program kesedaran yang menyentuh dengan meningkatkan pendidikan dan kesedaran tentang buli cyber. Kita dapat membina generasi yang lebih peka terhadap isu ini dan mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Cadangan penambahbaikan isu permasalahan buli cyber. A. Mewujudkan rangka kerja kolaboratif. Membangun rakan kerjasama antara semua pihak terlibat adalah penting untuk menangani buli cyber dengan berkesan. Kerjasama ini melibatkan agensi kerajaan seperti Kementerian Pendidikan dan SKMM dalam mengubah undang-undang yang lebih ketat serta sistem pelaporan yang lebih berkesan. NGO juga perlu terlibat dalam merancang program kesedaran dan pendidikan. Sementara platform media sosial seperti Facebook dan Twitter juga mengimplementasikan piawaian penggunaan yang lebih ketat, menyediakan alat pelaporan yang efisien dan meningkatkan kesedaran pengguna tentang buli cyber. B. Pelaksanaan program bersama. Kerjasama antara pelbagai pihak dapat menghasilkan program dan inisiatif untuk menangani buli cyber, termasuk kempen kesedaran yang menerangkan definisi dan cara melaporkan buli cyber melalui media sosial dan acara komuniti. Selain itu, sesi latihan untuk pendidik dan pemimpin masyarakat mengenai pengesahan dan penangguhan buli cyber juga dapat dilaksanakan. Penubuhan pusat sumber dan sokongan bagi mangsa buli cyber yang menyediakan maklumat dan kaunseling adalah penting untuk memastikan bantuan yang berkesan memerlukan kerjasama antara NGO dan agensi kerajaan. C. Pengukuhan undang-undang dan prosedur. Kerjasama antara agensi kerajaan, NGO dan platform media sosial adalah kunci untuk memperkuatkan undang-undang dalam menangani buli cyber. Ini merangkumi penyelarasan undang-undang sedia ada dan pengubahan undang-undang baru yang khusus serta pembangunan sistem pelaporan yang berkesan dan mudah diakses untuk mangsa. Pendekatan bersepadu ini akan membina rangka kerja yang kukuh untuk melindungi individu daripada buli cyber dan mendidik masyarakat tentang risiko yang terlibat. Cadangan penambahbaikan isu permasalahan buli cyber dari sumber untuk manusia. A. Sokongan psikologi dan kaunseling. Pusat kaunseling perlu ditubuhkan untuk membantu mangsa buli cyber melalui sesi kaunseling individu dan kumpulan yang dikendalikan oleh profesional psikologi. Program pemulihan yang menyeluruh termasuk terapi seni dan aktiviti berkumpulan juga harus disediakan untuk meningkatkan keyakinan diri dan interaksi sosial. Selain itu, sumber dalam talian seperti laman web dan aplikasi mudah alih penting untuk memberi maklumat dan sokongan kepada mangsa, termasuk artikel, video dan forum untuk berkongsi pengalaman. B. Platform pelaporan yang selamat. Mewujudkan sistem pelaporan tanpa nama bagi mangsa buli cyber adalah penting untuk membolehkan mereka melaporkan kes tanpa rasa takut. Ini boleh dilakukan melalui laman web yang mesra pengguna dengan arahan jelas dan jaminan kerahsiaan identiti. Selain itu, saluran sokongan 24 jam perlu disediakan agar mangsa dapat berhubung dengan kaunselor untuk mendapatkan bantuan segera dan sokongan moral. C. Kesedaran dan pendidikan tentang sumber. Kempen kesedaran perlu dilaksanakan untuk memberitahu ibu bapa, pelajar dan masyarakat tentang sumber untuk mangsa buli cyber melalui ceramah dan risalah. Selain itu, kumpulan sokongan dalam komuniti harus ditubuhkan untuk memberikan tempat selamat bagi mangsa berbincang dan mendapatkan nasihat. Dengan menyediakan sokongan kaunseling dan platform pelaporan yang selamat, kita dapat membantu mangsa pulih dan menciptakan persekitaran yang lebih selamat bagi mereka yang terdedah kepada buli cyber. Kesimpulan, semua pihak termasuk kerajaan, masyarakat dan individu perlu memberi perhatian serius terhadap buli cyber, terutamanya dengan kemajuan teknologi digital. Walaupun Malaysia mempunyai undang-undang seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, penggubalan undang-undang khusus dan pelaksanaan yang lebih baik diperlukan untuk melindungi mangsa dan mengawal pelaku. Meningkatkan kesedaran melalui kempen pendidikan dapat memupuk sikap bertanggungjawab dalam kalangan pengguna digital, sekaligus melindungi hak komunikasi individu dan mewujudkan
kitaran digital yang lebih selamat dan menghormati, menyumbang kepada masyarakat yang lebih damai dan bersatu.